Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Telah berkata Imam al-Allamah Abdul Qasim Abdul Karim bin Hawazin Al-Qushairi, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya di dunia dan di akhirat. Tajuk yang kelima pada pagi ini iaitu wara'. Diriwayatkan oleh Abu Dzarrin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebahagian dari kebaikan tindakan seseorang mengamalkan Islam adalah bahawa dia menjauhi apapun yang tidak bersangkut paut dengan dirinya. Syekh Abu Ali Daqqaq mengatakan, wara' adalah meninggalkan apapun yang meragukan. Demikian pula Ibrahim bin Adham memberikan penjelasan. Wara' adalah meninggalkan apapun yang meragukan dan meninggalkan apapun yang tidak bersangkut paut dengan anda, berarti meninggalkan apapun yang berlebihan. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kami dahulu selalu bersumpah menjauhi 70 hal yang termasuk ke dalam hal yang dihalalkan kerana khawatir terjerumus ke dalam satu hal yang haram. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersikaplah wara' dan kamu akan menjadi orang yang paling taat beribadat di antara umat manusia. As-Sari mengatakan, terdapat 4 orang yang wara' di zaman mereka. Hudzaifah Al-Mar'ashi atau Al-Murta'ashi, Yusuf bin Asbab, Ibrahim bin Adham dan Sulaiman Al-Khawas. Mereka bersikap wara'. Dan apabila usaha untuk mendapatkan sesuatu yang halal begitu sulit bagi mereka, mereka mencarinya seminimum mungkin. Asy-Syibli berpendapat, wara' adalah sikap menjauhi segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Ishaq bin Khallaf menyatakan, menghindar dari kata-kata lebih sulit berbanding menjauhi emas dan perak, dan menyerahkan kekuasaan lebih sulit berbanding menyerahkan emas dan perak, kerana anda siap mengorbankan emas dan perak demi kekuasaan. Abu Sulaiman Ad-Darani menyatakan, wara' adalah titik tolak zuhud, sebagaimana sikap puas terhadap apa yang ada adalah sebahagian utama dari redha. Abu Usman mengatakan, pahala bagi wara' adalah kemudahan penghitungan amal di akhirat. Yahya bin Mu'az menyatakan, wara' adalah membatasi diri makna zahir ajaran agama dan tidak berusaha menafsirkannya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tajuk kita ialah wara'. Kadang-kadang kita terkeliru dengan beberapa istilah seperti wara', zuhud, yang menunjukkan sikap berhati-hati dalam agama. Bila kita sebut wara', ia adalah perbuatan zahir dalam menjauhi apa-apa sahaja perkara yang boleh merosakkan agama. Sama ada perkara tersebut bersifat syubhat atau perkara itu bersifat harus, yang boleh merosakkan agama atau mungkin merosakkan agama, maka dia tinggalkan.
Manakala zuhud ialah amalan hati untuk tidak menyintai sesuatu melainkan Allah. Supaya kita dapat bezakan bila seorang berkata ini orang warak, ni orang zuhud. Orang warak yang dia meninggalkan sesuatu. Orang zuhud dia tidak mengunci sesuatu dalam hatinya melainkan kecintaannya pada Allah Ta'ala. Sebab itu kadang-kadang kita lihat orang yang zuhud, dia kaya raya, dia mungkin pemimpin, dia mungkin orang yang punya kedudukan, tapi dia tidak pernah cintakan dunia yang Allah Ta'ala uji dia. Baik, jadi pagi ini kita nak bincang tentang warak. Pengarang kita memulakan hadis Nabi riwayat Tirmizi. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kesempurnaan Islam seseorang meninggalkan apa yang tiada kaitan dengannya. Suatu yang tidak ada kaitan berarti Allah Ta'ala memerintahkan kita dan Allah Ta'ala melarang kita. Hidup kita bagi melakukan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Maka itu asas kerja kita atas dunia. Kita buat apa yang Allah suruh, kita tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Maka apa sahaja yang tiada kaitan dengan perkara tersebut, maka kita tinggalkan. Artinya, kalau kita sebut melaksanakan perintah Allah, jadi nak laksanakan perintah Allah ini, maka kita mesti mencari ilmu. Maka itu di antara perkara dituntut. Mencari guru, membeli buku, dan membina sekolah, universiti, pusat-pusat talaqi. Bukan membina masjid-masjid yang surau. Sebagai satu proses melaksanakan perintah Allah. Sama juga bila kita nak solat, maka kita dirikan masjid sebagai pelaksanaan perintah Allah Ta'ala. Nak buat masjid kena ada duit. Lalu kita bekerja bagi mendapatkan duit. Begitu kaitan-kaitan yang jelas dalam satu ibadat. Demikian bila Allah melarang kita buat sesuatu, lalu kita cuba meninggalkannya. Dengan ilmu kita belajar, dengan menjarakkan diri kita daripada perkara-perkara yang memudaratkan, dan lain-lain hal. Maka kita dengan itu jadi warak. Maka hadis Nabi SAW menyatakan orang Islam yang baik ditinggal apa yang tak ada kaitan dengannya. Apakah ini ada kaitan dengan pembinaan kepribadian Muslim, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangannya? Oh, tiada kaitan. Maka kita tidak melaksanakannya. Tapi kalau ada kaitan, saat saya nak mengajar atau nak belajar, saya kena sihat. Nak sihat, saya kena main. Maka ia sebahagian kaitan. Saya kena berlari, saya kena jogging. Itu sebahagian daripada kaitan. Sebenarnya dalam bab warak, para ulama banyak menggunakan hadis ini. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Rawahu Tirmizi. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada perkara yang tidak meragukan kamu. Kata Imam Ibn Hajar Al-Haythami, ia menjadi asal dalam pembicaraan warak. Jadi bila kita lihat betapa pentingnya warak, kerana ia merupakan nilai tambah atau kita katakan ketinggian agama seseorang. Nabi SAW menyebut dalam satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Hakim dalam Mustadraknya, kata baginda SAW, fadlu ilmi ahabbu ilayya min fadli ibadah wa khairu dinukumul wara'. Kata baginda SAW, kelebihan ilmu lebih aku cintai daripada kelebihan ibadat. Kata Rasulullah SAW, aku lebih suka ilmu berbanding ibadat. Kelebihan dia. Dan sebaik-baik agama kamu ialah wara'. Sebaik-baik agama kamu. Khairu dinikum al-wara'. Sebaik-baik agama kamu ialah wara'. Ya, kita dah ada agama cantik, bagus agama. Tapi macam mana kita nak jadikan agama ni bagus, cantik? Tuan-tuan, kita dah ada rumah, bagus, dah ada rumah tempat berteduh. Tapi kita nak jadikan rumah kita ni selesa dan lawa. Lalu kita mula cat baru, kita mula letak perabot, letak hiasan gambar, letak hiasan bunga, dan kita cari perunding, dalaman, dekorasi, supaya nampak cantik demikian agama kita. Memang kita sudah ada agama, macam mana nak cantikkan agama? Macam mana nak nampak agama kita ni kuat? Macam mana nak nampakkan agama kita ini selesa, tenang? Macam saya katakan, kalau tuan-tuan duduk dalam rumah, memang tak ada perabot, tak ada apa pun boleh tak duduk? Boleh.
Tapi kalau ada perabot, ada hiasan, lebih menyelerakan. Maka warak ini perhiasan orang beriman. Walaupun para ulama membahagikan warak ini kepada 3 yang akan kita bincangkan akan datang. Tetapi kita nak bercakap tentang asas kepada sifat warak. Bila Nabi SAW menyatakan innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Halal jelas, haram pun jelas. Tetapi antara halal dan haram itu ada perkara yang tidak jelas. Faman taraka syubhat faqad istabra li dinihi wa irdihi. Siapa yang meninggalkan perkara syubhat, maka dia menyelamatkan agama dan maruahnya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan siapa yang tercebur dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, maka dia akan jatuh dalam perkara yang haram. Karra'i haula al-hima yushiku an yarta'a fi, seperti kambing yang dipelihara berhampiran dengan padang larangan, hampir dia pasti makannya. Wa inna likulli malikin hima wa himallahu maharimuhu. Setiap raja itu dia ada pantang larangnya. Dan pantang larang Allah Ta'ala itu ialah yang haramnya. Yang haram jangan didekatinya. Jadi tuan-tuan sekalian, bila kita menyebut perkataan warak juga, kita lihat dalam perbuatan, sebab bila kita bicarakan sufi, tasawuf, ia bukan satu ilmu yang berasingan. Ia sebenarnya intipati daripada kehidupan Rasulullah SAW, kehidupan para sahabat, kehidupan zaman terpilih, dan kehidupan orang-orang terpilih dalam mempraktikkan agama. Jadi kalau kita sebut jutawan, orang kaya, dibicarakan bagaimana kehidupan orang kaya sehingga berjaya. Yang ini memiliki jet peribadi 5 biji. Yang ini memiliki rumah agam 27 tingkat. Yang ini memiliki kapal layar yang termahal di dunia. Tentang waktu kita melihat sekelompok orang kaya yang disenaraikan, kita nak lihat cara hidup dia bagaimana sehingga dia kaya. Demikian juga bila kita sebut tentang kelompok yang berjaya dalam meraih keredaan Allah, yang sudah terbukti dengan pujian Allah, pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dengan penyaksian orang-orang yang baik. Mereka ialah orang yang mempunyai sifat warak. Mereka lah orang yang berjaya menjadi mukmin sebenar. Jadi kita nak mempelajari kehidupan mereka. Kalau kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana warak Rasulullah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam, aku berada di atas tilamku, katilku. Tiba-tiba aku nampak ada sebiji kurma. Hampirlah aku nak memakannya, tiba-tiba aku teringat, mungkin ini kurma sedekah. Mungkin ini, ihtimal, mungkin. Maka aku meninggalkannya bimbang ia sedekah. Kerana Nabi SAW haram memakan sedekah. Dan demikian juga keturunan baginda SAW. Kata Imam Nawawi rahimahullah, dalam mentakrirkan hadis ini, bila beliau menyatakan, lihat bagaimana Rasulullah SAW meninggalkannya, sedangkan dia seluruh hukum sekadar ihtimal sekadar menjangkakan, merasakan ia tidak akan menjadi hukum. Saya rasa macam benda ni haram kot, tak boleh, dia tak boleh jadi hukum. Kerana hukum mesti suatu nas yang jelas. Jadi Rasulullah SAW jumpa kurma tadi, tak boleh jadi hukum haram. Tapi mungkin, kata Rasul, ihtimal, mungkin ada kurma yang orang bagi untuk disedekahkan pada fakir miskin, tiba-tiba terjatuh dekat tilam aku sebiji. Maka Rasulullah SAW meninggalkan. Lihat warak. Abu Bakar Siddiq, bila mana satu hari dia balik kehausan, lalu khadam pembantunya memberinya minum susu, maka dia kerana haus dia pun minum. Yang orang dekat dia. Khadamnya berkata, tuan, kebiasaan tuan akan tanya daripada mana saya dapat. Kenapa hari ni tak tanya susu ni saya ambil daripada mana? Kata Abu Bakar, ya, saya lupa tanya. Ya, daripada mana? Dulu zaman jahiliyah, sebelum saya Islam, saya tenung nasi. Saya ramal nasi. Dan apa yang saya ramal tu betul. Maka orang tu menjumpai saya satu hari dan memberikan saya upah susu ni. Maka susu tu yang tuan minum. Lalu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memuntahkan kembali. Walaupun secara zahir hukum dia pun muntah, dia tak akan keluar balik susu. Atau tak akan keluar dengan sifat susu yang sebenar. Dan secara hukum, tuan-tuan, seorang yang tersalah tidak akan dikenakan hukuman, atau dengan kata lain tidak berdosa.
La yu'akhidukum bil lagwi fi aymanikum walakin ma ta'ammadat qulubukum. Allah tidak menghukum kamu dengan disebabkan kesilapan kamu, tapi Allah menghukum kamu apa yang kamu berniat sengaja dalam hati kamu. Kita tak tahu, kita pun makan. Orang kata ini orang punya lah, saya tak tahu. Dosa tak dosa. Perlu muntahkan balik? Tak perlu. Jadi awak As-Siddiq mengambil sikap wara' untuk memuntahkannya bagi menunjukkan sikap tidak menyukainya. Tak suka. Contoh kita, kalau orang bukan Islam, dia makan babi, kemudian dia masuk Islam, tak ada orang kata awak kena telang air tanah liat, komor mulut tu ada babi. Tak ada. Itu hukumnya, jelas. Hukumnya begitu jelas. Jadi bila kita menyebut tentang wara' tadi, mereka melakukan sesuatu demi menjaga agama mereka. Sebab itu dalam perumpamaan para ulama, bila kita dengar ada pandangan kata, ada kata haram, ada kata tidak haram, lalu kita mengambil sikap wara', saya tak akan terlibat. Contoh, aplikasi muka yang ubah muka lelaki jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Dan ada aplikasi yang tukar muka kita pada binatang, jadi elok-elok orang jadi monyet. Ada aplikasi yang tukar elok-elok muda jadi tua. Ialah berangan nak tua. Umur 20, inilah saya bila umur 70. Berkerut. Ada yang buat aplikasi, kalau saya berjanggut macam mana? Maka ada janggut. Ada yang buat aplikasi, macam-macam aplikasi. Zahirnya dia cuma main-main. Tengah berkata, tengah berdalilkan, ia cuma gambaran, bukan kita ubah muka kita. Ia seperti kita menconteng muka dan sebagainya. Setengah melihat, ia bukan persoalan gambaran atau sebagainya, persoalannya punya niat untuk cenderung melakukan maksiat dan redha dengan maksiat. Maka niat untuk melakukan maksiat juga diambil kira. Bukankah disebut dalam hadis, man hamma bis sayyi'atin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Siapa yang berniat nak buat baik lalu dia tak buat, maka ditulis pahala baginya. Lalu kita katakan itu hamma. Hamma ni maknanya dia tak konsisten. Tapi orang memang niat nekat nak buat, maka dia dapat. Berdasarkan hadis Nabi SAW, al-qatil wal maqtur finnar. Orang yang membunuh dan yang kena bunuh, dua-dua masuk neraka. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, hazal qatil, fama balul maqtul. Orang yang membunuh kami tahu dia akan masuk neraka sebab jahat. Tapi yang dibunuh tu kenapa? Kata Nabi SAW, kana harisan ala qatli akhi. Sebab dia juga ingin membunuh, tapi yang tu bunuh dia dulu. Artinya ada berkait dengan niat. Niat dia nak membunuh, tapi orang lain bunuh dia dulu. Jadi, bila kita sebut tentang app ni, aplikasi yang macam-macam, ubah muka, setengah ulama kata haram. Kerana mengubah ciptaan, keinginan mengubah ciptaan. Setengah kata tak, itu hukumnya sebaiknya jangan. Secara bab wara' tinggalkan. Bila kita dengar antara hukum tadi, ada kata haram, ada kata ya boleh tapi tak digalakkan. Ia satu bukan perbuatan yang bermoral. Sesudah Allah muliakan kita jadi manusia, kita nak jadi kambing, nak jadi lembu. Sesudah Allah beri nikmat kita muda, kita nak jadi tua. Sesudah Allah beri nikmat kita lelaki, kita perempuan, lalu kita nak ubah jantina. Maka ini perkara menunjukkan kufur nikmat. Dibimbangi. Jadi secara wara' kita tinggalkan terus. Dan demikian juga dalam nilai wara'. Bila satu perkara yang dianggap wajib, satu lagi dianggap sunat. Misalnya Imam Ahmad menganggap berkomor, memasukkan air dalam hidung tu wajib. Al-madmadatu wastinsyaq minal wudu'. Berkomor dan memasukkan air dalam hidung tu wajib. Dan mazhab kita, bahawa berkomor dan masuk air dalam hidung tu sunat. Tapi ada yang kata wajib, ada yang kata sunat. Min babi wara', ikhtiyat kita buat. Sunat je, betul sunat. Tapi meraihkan pandangan yang kata wajib. Baca bismillah. Ada kata bismillah ayat surah Fatihah, ada kata tidak. Ada kata tidak. Menjadi babi wara' ialah membacanya jauh lebih baik daripada meninggalkannya. Dan kita mazhab Syafi'i membaca bismillah itu wajib dalam surah Fatihah. Dan sunat pada surah-surah yang lain. Kalau Fatihah, bila kita tak baca bismillah, maka batal solat kita. Tapi dalam mazhab lain, bismillah itu bukan salah satu daripada ayat.
Tapi dari bab wara' membacanya juga. Maka lebih baik memelihara agama dan tidak menimbulkan konflik mazhab. Jadi di sini kita lihat bagaimana wara' menyelesaikan banyak masalah. Kaedah wara' kita orang awam, bila saya katakan tadi, kita dengar ada kata haram, ada kata halal, sebaiknya kita meninggalkan. Kalau ada kata sunat, ada kata wajib, sebaiknya kita melakukannya. Ada kata witir ni wajib, ini mazhab Abu Hanifah. Jumhur kata tak wajib. Tapi saya nak buat juga. Kenapa? Babil wara'. Jadi tak ada celaan pada mana-mana sisi pandangan. Bukan kita pun dapat pahala banyak, kelebihan yang besar. Maka itu sebagai satu contoh. Memang para ulama bila ikhtilaf, berbeza pandangan, kita sebaik-baiknya mengambil yang lebih wara'. Itu lebih menyelamatkan agama kita, menjaga, memelihara agama kita. Dan kita lihat lagi tentang wara'. Bila Abu Ali Daqqaq, guru pada Imam Qushairi dan juga ayah mertuanya, menyatakan bahawa wara' itu kamu tinggalkan apa sahaja yang meragukan. Tarkus syubhat. Apa yang meragukan? Syubhat. Kita dah sebut perkataan syubhat. Ialah meragukan kita kerana ketiadaan hukumnya atau kerana ada yang menyebut sesuatu tentangnya. Umpamanya ada seorang ulama, dia mendengar, hearsay didengar bahawa keju yang dibuat di negara ini daripada binatang yang tidak disembelih, maka dia tidak mahu memakannya kerana mengambil sikap wara'. Lalu diadukan kepada pemerintah, kononnya ulama ini mengharamkan. Dia kata, saya tidak mengharamkannya, tapi saya tidak memakannya demi menjaga agama. Umpama contoh tuan-tuan, kita tak nak makan produk bukan Islam. Even jaking letak halal, tetapi kita bimbang bahawa kita secara umumnya asas kepercayaan kita kepada pihak berwajib ini perlu ada. Tetapi secara amalan saya tak nak. Tetapi saya tak boleh menghalang orang lain kerana adanya halal yang telah diakui. Tapi saya tak nak, saya tak mahu. Maka itu jalan kita sendiri dalam mengambil wara'. Dengan kata lain, tuan-tuan, wara' ini ialah sifat peribadi kita. Tapi kita tak menjadikan ia sifat orang lain. Kita pulang pada orang lain. Saya tak nak makan benda ni. Orang ni kata saya nak makan, saya tak akan makan. Tetapi saya melihat penjual-penjual yang tak menjaga agama. Tak jaga agama. Dia pakai bangelnya besar. Saya nampak auratnya tak tutup. Apakah harus membeli dengannya? Harus. Secara hukum tak ada masalah. Kerana yang dijualnya barang, bukan orang yang menjualnya. Tetapi mimbabi wara'. Wara' saya meninggalkannya. Apatah lagi terutama bila saya nampak ada yang lebih baik. Yang ni niaga tak pakai tudung. Yang ni pakai tudung, nampak. Yang ni saya nampak dia solat. Yang ni saya tak nampak pun dia solat. Min babi wara' saya mengutamakan yang solat. Pada pengamalan saya, kalaulah dia untung, dia akan zakat. Yang ni mungkin tak zakat. Sebab sembahyang pun tak. Apatah lagi nak keluar harta. Tapi saya tidak menuduhnya. Ia sebagai suatu keselamatan untuk diri saya. Keselamatan. Seperti Maryam AS. Sewaktu malaikat Jibril mendatanginya untuk memberitahu dia akan mengandung, maka dia mengambil sikap berhati-hati. Ini siapa ni? Walau itu malaikat. Ini siapa? Jangan mendekati aku. Kalau kamu orang yang baik, kamu jangan dekati aku. Demikian Maryam AS bersifat wara'. Walau ia malaikat. Jadi bila kita sebut tentang wara', bagaimana kesungguhan kita jaga agama. Lagi bersungguh kita jaga agama, lagi wara'. Ustaz, apa beza dengan was-was? Was-was. Berbeza wara'. Tentu was-was ialah melebihkan apa yang telah disyariatkan. Contoh, Islam suruh basuh tangan 3 kali. Dia 7 kali dia rasa macam tak suci lagi. Maka itulah was-was. Itu tak termasuk dalam bab wara'. Saat saya wara', saat saya basuh 5 kali. Patut 3 kali. Kan itu was-was. Kan dia bercanggah dengan nafs. Tetapi, kalau pada perkara yang menjaga agama tadi, makannya, minumnya, muamalahnya, jual belinya, kita sentiasa dengar bentuk-bentuk muamalah baru. Syarikat itu buat, syarikat ni buat. Pelaburan itu, pelaburan ini. Oleh kerana banyaknya pelaburan lebih kepada tidak halal. Dan saya pula tidak punya kemampuan untuk mengkaji setiap pelaburan ini, atau saya tidak punya rujukan-rujukan yang boleh saya kuatkan untuk melakukan atau meninggalkan.
Maka di babi warak saya tak terlibat. Saya tak terlibat. Ada cerita forex, boleh tak boleh, boleh tak boleh. Yang ni menyokong boleh, yang ni kata tak boleh. Saya mengambil sikap warak, saya tak nak ambil. Perniagaan emas di taliang sebagai contoh. Saya mengambil sikap warak, saya tak nak ambil. Orang awam macam kita tuan-tuan sekalian, mudah kalau suatu benda baru dan kita tidak mengetahui hukumnya, bahkan banyak kita dengar perniagaan seumpama ini lebih tercebur daripada dengan perkara yang haram. Pembohongan, penipuan. Lalu warak saya meninggalkannya. Sehinggalah saya mendapat ilmu, sehingga saya mendalaminya, sehingga mengetahui hukum hakam daripada ulama yang saya yakini, okey boleh saya buat. Sebab itu warak menyelamatkan kita dalam banyak perkara. Orang yang melulu dalam perbuatan menghancurkan dia. Jangan melulu, kita tenang. Kalau ada je orang kata saya tak baik, kita tahan dulu diri. Bukan percaya, menahan diri mengambil sikap hati-hati. Ada kata produk ni dicampur dengan benda haram. Ini dah berlega di pasaran. Maka saya stop sekejap. Dan dulu bila isu Cadbury, ada unsur babi. Maka saya sebagai sifat warak, saya stop. Saya stop sehingga kenyataan pihak tertentu keluarkan sekian, penafian syarikat. Ya, dalam bisnes ni tuan-tuan, pengfitnahnya banyak. Kita tak percaya fitnah tapi kita host kejap. Tengok. Akhirnya kita pun pegang apa yang kita yakini. Dulu isu barbecue, kalau masih ingat barbecue tu. Kalau pergi kedai Arab, kedai nasi Arab ada air tu, barbecue. Bila keluar kata dia punya alkohol, tahan sekejap. Tahan sekejap sehingga jelas hukum hakamnya daripada fatwa yang diyakini boleh kita melaksanakannya. Inilah sifat warak menyelamatkan kita. Jangan melulu tak kira lah buat-buat, tiba-tiba orang kata haram, habis kita. Banyak dah buat dosa. Jadi warak menyelamatkan agama kita. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita lihat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq berkata, kami meninggalkan 70 hal yang dihalalkan bimbang perkara itu haram. Ada 70 benda, ya zahirnya harus, tapi takut haram, maka kami meninggalkannya. Tuan-tuan sekalian, kita macam contoh, kita nak bersyarikat. Adalah funder kita ni duit banyak, tapi jenis tak jaga agama. Tak jaga agama. Ajak kita melabur. Dia kata, Syekh, ni pelaburan halal. Kita pun tengok dia belajar pun tak, macam mana tahu halal ke haram. Atau orang bukan Islam kata, Man, jom makan sini, sini halal. Macam mana you tahu? Ini halal, sini tak ada babi mah. Halal. Sini. Lalu bagaimana kita percaya orang kafir tahu standard halal? Yang kita tahu kata-kata mereka cuma utamakan nafsu, maka kita mengambil sifat warak. Saya tak nak percaya. Kalau Jakim yang cakap halal, saya percaya. Sebab ini institusi Islam. Kalau pejabat agama negeri yang cakap, saya percaya. Ni Acong cakap ini halal. Saya tak mudah. Saya bukan kata tak percaya. Saya tidak mudah percaya. Sebab saya tidak tahu sejauh mana nilai ilmunya tentang halal dan haram. Oleh sebab itu, tuan-tuan, kita mengambil sifat warak. Menyelamatkan kita dalam perbuatan tersebut. Kerana itu kata Abu Bakar, 70 perkara kami tinggalkan. Yang halal, bimbang haram. Umar Al-Khattab juga berkata, tarakna tis'ata a'syar minal halal, makhafatal haram. Kami dalam bab bermuamalah, kami pernah tinggalkan dalam 10 perkara, 9 kami tinggalkan. 1 je kami buat. Bimbang haram. Walau perkara itu tidaklah menjadi asal hukum. Tetapi dia boleh mungkin menjadi hukum. Boleh menjadi hukum. Kita tengok orang ni, dia agak anti-Islam sikit, percakapan dan sebagainya. Dan dia bisnes. Kita nak sokong tak bisnes dia? Min babi warak kita tak menyokong. Kita tak kata haram. Selagi mana kita tak nampak bukti jelas bagaimana dia melakukan strategi untuk musuh Islam. Mungkin kerana kejahilan peribadinya saja. Kejahilan peribadinya. Kebodohan peribadi. Bukan satu perancangan dia. Apakah boleh bermuamalah dengan orang macam ni? Ya harus. Tapi bimbang-bimbang takut keuntungan tadi, dia merancanakan perbuatan yang khianat pada Islam, umat Islam. Maka kita bersikap hati-hati. Kita nak kerjasama dengan bukan Islam. Dalam politik dan sebagainya. Ia harus bekerjasama secara umumnya. Namun kerana kita nampak sikapnya mungkin boleh merugikan Islam, umat Islam.
daripada jalan warak juga kita meninggalkannya. Kalau kita mampu untuk menguatkan umat Islam dengan cara lain. Tapi kalau tak ada cara lain melainkan ini je, lalu kita mengambil sikap berhati-hati berkali ganda. Kerana kebanyakan orang kafir itu memusuhi Islam. Walaupun sebahagiannya mungkin jahil tentang Islam, dipengaruhi dan sebagainya. Jadi warak tuan-tuan menyelamatkan kita dalam politik, dalam ekonomi, dalam pergaulan, dalam tindakan kita dan semuanya. Maka ini penting babul warak. Kata Sari ada 4 orang contoh orang yang warak. Huzaifah al-Murta'ish ataupun Huzaifah al-Mar'ashi, Yusuf bin Asbad, Ibrahim bin Adham, Sulaiman al-Khawas. Yang insya-Allah kita akan ceritakan keempat-empat ini yang terkenal dengan waraknya. Manakala Imam Abu Bakar Asy-Syibli kata warak ni apa? Apa sahaja selain Allah kita tinggalkan. Maka inilah warak. Maksudnya apa sahaja yang melekakan, melalaikan kita dari Allah, saya akan tinggalkan. Apa sahaja yang mengingatkan saya pada Allah, saya akan lakukan. Maka ini warak. Kalau saya berkawan dengan orang yang melupakan saya dengan Allah, even dia tak jaga sembahyang atau sebagainya, membabi warak saya tak berkawan dengannya. Walau saya boleh jaga sembahyang saya. Kerana saya bimbang-bimbang dia mungkin mempengaruhinya. Kalau kita dengar kawan-kawan kita yang suka fitnah, yang suka mengumpat, maka membabi warak kita tidak berkawan dengannya walaupun kita mampu menegurnya. Bimbang-bimbang kita juga mengiyakannya. Saya tidak mau berkawan dengan orang derhaka pada mak ayah. Yang derhaka pada mak ayah atau yang tidak beradab pada gurunya. Saya tak nak kawan dengan dia. Kerana dibimbangi kalau saya kawan dengan dia, perangai dia berjangkit dengan saya. Dan saya percaya kepada perkataan-perkataannya. Walaupun kita katakan harus, boleh tak saya nak berkawan dengan orang derhaka pada mak ayah dia? Saya nak kawan dengan orang yang tak pernah jaga adab dengan gurunya. Boleh tak kawan? Harus. Tapi babi warak kita meninggalkannya. Kerana buruk perangai tadi mungkin berjangkit pada kita. Sikap suka merendah-rendahkan, memfitnah gurunya, akhirnya berjangkit pada kita. Kita juga merendahkan orang-orang yang mengajar akhirat kepada kita. Jangkit. Sifat dia yang suka menghina mak ayah dia, menyebabkan kita pun cerita, mak ayah saya pun sama. Mak saya gini perangai, ayah saya gini perangai. Maka mimbabi warak, kita tidak berkawan dengan dia. Atau seorang yang suka memburukkan isterinya. Atau seorang yang suka memburukkan suaminya, pasangannya. Boleh tak saya kawan dia Ustaz? Boleh, harus. Tetapi mimbabi warak jangan. Takut nanti dia heret kamu, dia burukkan isteri dia, kamu juga burukkan isteri kamu. Dia burukkan suami dia, kamu juga burukkan suami kamu. Jadi bab warak, satu bab yang cukup luas kata ulama, demi menyelamatkan agama. Seumpama kita cerita tentang menyelamatkan agama, macam tuan-tuan cerita macam mana rumah kita nak diselamatkan daripada pencuri. Tuan-tuan pun boleh fikir pagar tinggi. Pintu pagar yang dirantai, yang dikunci. Gerai yang kukuh, yang kuat. Pemantauan CCTV. Dan juga pemantauan keluar masuk. Sentiasa suspicious dengan setiap bunyi yang kita dengar. Siang hari, malam hari. Sentiasa meragui siapa yang lalu lalang rumah kita. Tengok, perhati, nombor pelik. Apa nombor pelik? Itu kalau setahun tu boleh hafal Quran. Dia kerja dia apa nombor pelik kita ni. Kerja siapa? Oh ni pelik je ni, pelik ni, pelik ni. Kerana dia nak jaga keselamatan. Jadi tuan-tuan, tugas kita menjaga agama dalam diri kita jauh lebih penting daripada tugas kita menjaga pencuri yang masuk rumah kita. Kerana pencuri yang masuk rumah kita cuma ambil barang kita. Dan kita akan dapat balik barang tu. Tetapi, bila benda yang datang masuk hati kita, curi agama kita, agak sukar untuk mendapatkan kembali agama kita. Tidak semudah itu. Lebih mudah mendapat barang yang dicuri daripada agama kita yang dicuri. Agama kita dicuri oleh orang-orang yang ni. Jadi, mimbabi warak, babu warak, tuan-tuan, kita menjarakkan diri kita. Macamlah kita amalkan dalam sistem COVID ni. Dalam pandemik COVID, apa tuan-tuan buat? Sifat apa? Sifat lebih berhati-hati, tak salam orang, jauh sikit, pakai topeng. Kita tak tuduh dia bawa COVID. Tapi warak kita tadi. Bimbang-bimbang. Lalu kita cuba mengekalkan jarak atau sebagainya, mengambil sikap jaga diri kita. Nampak macam sombong. Ya, motor kita jaga kita. Macam sombong tu, selfish. Tapi kerana asbab, tujuan yang lebih besar. Supaya kita tak menjadi pembawa penyakit pada orang lain. Maka kita mengambil sikap berhati-hati, kita basuh tangan dan sebagainya. Atau di masjid surau, kita dah kenal lama dah pak mak, pak abu. Jaga juga, kerana berbimbang ni. Tanpa kita menuduh dia. Jadi warak ni tuan-tuan, bukan kita menuduh orang.
Tapi kita nak jaga diri kita. Lalu kita mengambil sikap berhati-hati supaya terpelihara agama kita. Ia bermula daripada meninggalkan yang haram, meninggalkan yang syubhah, meninggalkan sesuatu yang kita tak pasti dan meninggalkan sesuatu yang boleh menarik kita buat benda haram. Walaupun perkara itu bukanlah asalnya wajib. Tapi dibimbangi kita dalam waktu tertentu mungkin lemah agama kita. Agama kita tak selalunya kuat. Ada hari dia lemah. Bila hari dia lemah tuan-tuan, bila kita tersilap bersahabat, berkawan, masa itulah kita akan agama kita akan dibuli atau dengan kata lain agama kita akan dikotori dengan perkataan tertentu. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.